dengan tajuk KSSM tingkatan 5. Okey. Tajuk yang pertama sebenarnya kalau kamu tengok mekanik Newton ni untuk KBSM tu kita belajar masa tingkatan 4. Tapi kamu belajar masa tingkatan 5. Okey. Jadi dalam tajuk ni kita akan tengok balik daya dan gerakan dua. Okey, yang pertama sekali hari ni kita akan tengok daya paduan lah. Okey, daya paduan. Okey, so untuk daya paduan ni apa yang kita kena tahu? Yang pertama adalah maksud daya paduan dan yang kedua macam mana kita nak menentukan daya paduan. Okey. Okey. Okey, apa yang kita maksudkan dengan daya paduan ni? Daya paduan ni adalah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor, dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, apa maksud jumlah secara vektor? Okey, sebab kita tahu daya adalah kuantiti vektor. Okey, daya adalah kuantiti vektor. Jadi bila kita nak tambah ke daya, kita kena ambil kira arah. Okey. Bila kuantiti vektor ni dia mengambil kira magnitude, dia mengambil kira arah. Okey. Jadi kita akan tengok contoh dia Okey, kita tengok kat sini situasi yang pertama. Okey, kalau kita tengok kat sini kita ada dua orang peserta tarik tali. Okey, peserta A dan juga peserta B. Okey, peserta A dia tarik dia tarik tali ke arah kiri. Okey, peserta B dia tarik tali ke arah kanan. Okey, kalau tengok kat sini bendera merah ni dia tak bergerak. Okey, dia tak bergerak, pegun pada satu tempat. So kita katakan dekat sini magnitude dayanya adalah sama. Okey, magnitude daya yang dikenakan adalah sama, cuma arah yang bertentangan saja. Okey, cuma arah yang bertentangan. Okey. So apa yang berlaku? Okey, tali ni memang tak bergerak lah. Bendera merah ni dia tak akan bergerak. So dekat sini kita katakan bahawa daya A sama dengan daya B. Okey, daya A sama dengan daya B. Jadi daya paduan dia, hasil tambah dayanya adalah sama dengan sifar. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, jadi kalau kita tengok pula situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua ni kita ada dua orang peserta B. Okey, dua orang peserta B dan juga seorang peserta A. Okey, so dekat sini kita boleh nampak lah. Okey, kita boleh nampak yang peserta B ni dayanya lebih banyak lah. Okey, magnitude daya dia tu lebih banyak. Okey, jadi apa yang berlaku? Bendera ni ataupun tali tu akan ditarik ke sebelah kanan. Okey, bendera tu akan ditarik ke sebelah kanan. Okey, kat situ kita boleh nampak FB lebih besar daripada FA. Jadi kita ada daya paduan yang bertindak ke kanan. Okey, macam mana kita nak tentukan arah daya paduan? Kita tengok daya yang paling besar magnitude dia. Arah daya yang paling besar magnitude dia. Okey, kalau kat sini daya yang besarnya bertindak ke sebelah kanan. Jadi hasil tambah daya-daya yang terlibat pun nanti akan bertindak ke arah kanan lah. Okey, itu contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga kita tengok ada peserta, 3 orang peserta A, okey, sedang tarik tali ke sebelah kiri. Okey, dan seorang peserta B yang sedang tarik ke sebelah kanan Okey, apa yang berlaku dekat sini? Magnitude yang sebelah kiri tu lebih banyak. Okey, magnitude daya yang ke sebelah kiri tu adalah lebih tinggi. Okey, jadi FA lebih besar daripada FB. Okey, jadi daya paduannya akan bertindak ke sebelah kiri lah. Kita boleh tahu nanti peserta B akan ditarik ke sebelah kiri. Okey, itu adalah situasi yang ketiga. Okey. So kat sini kita tengok contoh lain. Okey, bagi daya paduan. Okey, daya paduan ni tak semestinya bertindak secara kita panggil apa? Secara vertikal saja sorry. Secara melintang saja. Okey, secara menegak pun kita boleh kira juga sama saja. Okey, contoh dekat sini
kita ada berat yang bertindak ke arah bawah graviti, tarikan graviti, dan kita ada tindak balas normal yang disokong oleh meja. So dalam kes ini kalau kita tengok buku ni berada dalam keadaan pegun. Okey, buku ni dia berada dalam keadaan pegun. Jadi sebab apa? Sebab daya yang bertindak, daya paduan dia adalah sama dengan sifar. Okey, daya ke bawah adalah sama dengan daya ke atas. Okey, itu contoh dia. Okey, jadi seterusnya macam mana kita nak menentukan cara bagaimanakah untuk kita menentukan daya paduan kita. Okey, kita nak tambah daya-daya paduan kita. Kita tengok situasi yang pertama. Okey, situasi yang pertama, dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang sama. Okey, dua daya yang bertindak ke atas objek pada arah yang sama. So kalau tengok dekat sini, okey, ini pula hilang dia. Okey, kalau cikgu guna pensel ni, boleh nampak tak ink dia? Ke tak nampak? Tak nampak. Tak nampak Okey, sebab cikgu share window tadi Okey, tak apa. Cikgu buat semula. Sekejap Kita okey, cikgu. Kita present sebagai share screen. Okey. Okey, kalau macam ni boleh nampak salah. Sekejap Okey, kalau macam ni boleh nampak tak ink dia? Nampak cikgu. Nampak Okey, so macam ni je lah. Okey. Okey, dekat sini kita tengok contoh Contoh dia bagi kita ada satu objek dikenakan dua daya. Dua-dua daya ni bertindak arah yang sama. Okey, ke kanan. Okey, dua daya ni bertindak arah yang sama. Jadi kita nak kira magnitude. Magnitude ni maksudnya jumlah daya jumlah daya. Okey, magnitude ni kita tambahkan saja daya-daya yang terlibat. Itu satu. Yang kedua, kita kena tengok arah daya dia. Okey, arah daya paduan ni sama dengan arah bagi kedua-dua daya tersebutlah. Kita tengok daya paduan dia bertindak ke sebelah kanan. So arah daya arah daya ni, arah dua-dua daya ni bertindak ke sebelah kanan. Jadi daya paduan ni pun sama dengan kanan jugalah, ke kanan juga Okey, so kita cuba macam mana kita nak selesaikan daya paduan. Okey. Magnitude daya paduan kita tambahkan saja dekat situ, kita ada 20 Newton tambahkan dengan 10 Newton. Jadi kita akan dapat jawapan dia 30 Newton. Okey, itu magnitude daya paduan. Okey, arah tadi kita tengok saja daya kat situ, dua-duanya ke sebelah kanan. Jadi arahnya ke kanan lah. Jadi last sekali jawapan yang kita kena tulis, magnitude daya paduan adalah bersamaan 30 Newton ke kanan. Okey, itu ini sebab apa? Sebab kuantiti vektor kita kena ada magnitude, kita kena ada arah. Okey, kena tulis juga arah dia, kena tentukan juga arah daya paduan tersebut. Okey, itu adalah situasi yang pertama. Okey, situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua, kita ada dua daya yang bertindak tapi arah yang bertentangan. Okey, arah yang bertentangan kita kena ambil kira lah. Ke kanan ini kita katakan sebagai positif. Okey, ke kanan kita jadikan dia sebagai positif. Ke kiri
kita jadikan dia sebagai negatif. Okey. So apa yang kita perlu buat? Macam mana kita nak kira daya dia? Okey. F sama dengan daya dia 40 Newton tambah ke kiri tadi negatif negatif 20 Newton. So last sekali dia akan jadi tolak kan. 40 tolak 20 Newton, kita akan dapat 20 Newton. Okey, itu magnitud daya paduan. Okey, macam mana kita nak tentukan arah? Arah daya paduan adalah sama dengan daya dengan magnitud yang lebih besar. Okey, kita tengok antara kanan dengan kiri ni mana magnitud yang lebih besar. Okey, so yang kanan tu magnitud dia lebih besar, jadi daya paduan pun akan bertindak ke kanan lah. Okey, akan bertindak ke kanan juga. Jadi, jawapan yang kita kena tulis 20 Newton ke kanan. Okey, 20 Newton ke kanan. Macam tu. Okey. Itu adalah situasi yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok situasi yang ketiga. Sebelum tu contoh dululah. Kita tengok contoh dulu. Okey, yang mana yang ada ni boleh cuba jawab lah. Okey, contoh yang pertama ni. Sekejap. Okey, contoh yang pertama ni. F dia, daya dia sama dengan berapa Newton? Okey, siapa boleh jawab? Daya paduan dia sama dengan berapa Newton? 10. 10 arah? 20 Newton. Arah kanan. Ke kanan. Ke kanan. Okey, macam tu Maksudnya 25 tambah dengan negatif 15. 25 tolak 15 lah. 10 Newton ke kanan. Okey, 25 tolak 15. Macam tu je nanti kira kan. Okey, yang kedua jawapan dia? 0 Newton. 0 Newton. Okey, 0 Newton. Arah? Pegun. Okey, dalam kes ni dia tak bergerak ke mana-mana So jawapan dia adalah pegun. Okey, kita katakan objek tu adalah pegun. Okey, yang ketiga. Okey, nanti bila kamu nak kira, buat jalan kerja yang betul lah. Okey, 5 Newton tambah negatif 10 Newton. So jawapan dia? Negatif 5. Okey, kita akan dapat negatif 5 Newton kan? Okey, negatif 5 ni, negatif tu bukannya maksud kurang daripada 1 Negatif tu maksudnya arah dia ke kiri. Jadi jawapan dia 5 Newton ke kiri. Macam tu. Okey, negatif tu sebenarnya menunjukkan arah dia. Okey, yang keempat? Negatif 10. Negatif 10. Okey, negatif 10 Newton. Maksudnya nanti bila jawapan akhir jangan tulis negatif 10 Newton. Kena tulis 10 Newton ke kiri. Okey, 10 Newton ke kiri. Okey, ini pula contoh daya yang bertindak secara menegak. Okey. Okey, bila menegak, macam mana kita nak ambil? Kita jadikan misalnya ke atas tu positif. Okey, ke atas kita jadikan sebagai positif, ke bawah kita jadikan sebagai negatif. Ini sebenarnya untuk membantu pengiraan lah. Okey. Jadi daya dia 40 Newton tambah dengan negatif 20 Newton. Kita akan dapat 20 Newton ke atas. Itu cara tulis dia. Mesti ada magnitude, mesti ada arah. Okey. Seterusnya kita akan dapat 8 Newton ke bawah. Ini kita selesaikannya lah. Okey, yang last kali ni 8 Newton ke atas. 8 Newton ke atas. Okey. Okey, kalau daya macam ni senang saja kita nak kira kan, tambah aja. Okey, tambah aja. Yang ketiga. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey. Yang ketiga ni okey lagi lah. Okey, yang ketiga ni dua daya. Tapi daya ni bertindak berserenjang antara satu sama lain. Masih lagi kita boleh guna formula. Masih lagi boleh guna formula. Okey, dua daya yang bertindak. Okey, contoh kat sini dia bagi satu daya 8 Newton. Satu daya lagi 6 Newton. Macam mana kita nak tambahkan
dua-dua daya ni. Okey, boleh So senang saja kita lukiskan segi empat. Tak kira lah segi empat tepat ke, segi empat selari ke, kita sambungkan saja garisan tersebut. Lepas tu kita lukis garisan perpenjuru daripada penjuru A, daripada penjuru A ke penjuru B, A, B. So F inilah daya paduan kita. Bila kita sambungkan perpenjuru ni, garisan perpenjuru inilah bersamaan dengan daya paduan. Hasil tambah 6 Newton dengan 8 Newton ni. Macam mana kita nak kira nilai F dia? Kita boleh guna teorem Pythagoras. Ingat lagi macam mana nak guna teorem Pythagoras? Apa formula dia? C sama dengan A kuasa 2. Punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C. Kalau kat sini kita ambil F lah kan? F sama dengan punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Itu formula teorem Pythagoras lah. So dalam soalan ni kalau kita nak tahu berapa nilai F ni, sama dengan 6 kuasa 2 tambahkan dengan 8 kuasa 2 punca kuasa 2 lah. Kita dapat kat situ 10 Newton. Jawapan kita belum lagi selesai. Bila kita kira daya paduan, kita mesti ada magnitude. Kita dah ada magnitude dan kita mesti tentukan arah. Mana arah daya ni bertindak. So dalam kes ni nak tentukan arah, kamu agak-agak dia guna formula apa ni? Dia guna formula apa? Ingat tak? Saya rasa ni formula apa? Trigonometri. Ingat tak formula trigonometri? Iya ke formula trigonometri? Ingat. Apa dia formula dia? Yang tangent theta cos theta dengan sin theta kan? Kita tengok kat sini kalau kita jadikan ni sebagai segitiga, yang garisan part CX ni ada kita panggil bersebelahan lah. Bersebelahan dengan sudut kan? Yang ini kita panggil sebagai bertentangan dengan sudut. So ada punya formula dia, kalau kita nak kira sudut ni, kita mula dengan sin theta. Sin theta bersamaan dengan, saya tak hafal, bertentangan per hipotenus. Maksudnya bertentangan bahagikan dengan hipotenus. Cos theta. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, bersebelahan per hipotenus. Bersebelahan bahagi dengan hipotenus ataupun tangent theta. Tangent ni tentu tak susah. Bertentangan per bersebelahan. Maksudnya bertentangan, nilai yang bertentangan ni bahagikan dengan nilai yang bersebelahan. Ni kena ingatlah. Kalau saya ingat macam ni. Saya tak hafal, kalau saya hafal tentu tak susah. Sin theta bertentangan bahagi hipotenus. Cos theta bersebelahan perkan dengan hipotenus. Kalau tangent theta bertentangan per bersebelahan. Jadi sekarang ni kita nak kira sudut ni. Sudut theta yang diberilah. Apa nilai yang kita ada? Kita diberi bertentangan dia sama dengan 6 cm. Kita dapat bersebelahan dia sama dengan 8 cm. Sebenarnya kita boleh guna je mana-mana sebab kita pun ada nilai hipotenus kan. Nak guna sin pun boleh, cos pun boleh, tangent pun boleh. Ni contoh dia bagi tangent lah. Tangent theta bersamaan dengan nilai bertentangan bahagikan nilai bersebelahan, iaitu 6 bahagi 8. 6 bahagi 8 kita dapat 0.75. So nak tahu nilai theta, kena shift sin, tekan kalkulator kan. Tangent negatif 1 tu shift sin 0.75, kita akan dapat 36.9 darjah. Jadi daya paduan kita 10 Newton pada sudut 36.9 darjah. 36.9 darjah ni adalah dia punya arah dia lah. Itu. Setakat ni ada masalah tak? Berkaitan dengan cara untuk menentukan daya paduan bagi daya yang berserenjang. Tak ada.
kalau ikutkan dia ada cara yang keempat kan. Okey, kalau kamu tengok sepatutnya ada cara yang keempat. Okey, tapi cara yang keempat tu kita kena guna lukisan berskala. Okey, sama ada maksudnya kena ada jangka sudut dan kena ada protector lah. Kena ada jangka sudut dan kena ada protector. So saya rasa yang tu saya akan tunjuk next class nantilah sebab dia macam makan masa lebih lama. Okey, boleh? Kita akan berhenti dekat sini saja untuk hari ini. Okey. Jadi kita akan sambung kelas kita tu dengan sesi soalan nantilah. Saya akan bagikan soalan dalam grup. Okey, untuk kamu jawab Okey. Jadi kita punya kelas Google Meet ni sebelum tu ada soalan tak nak tanya? Okey, setakat ni kalau tengok yang ada dalam kelas ini 18 orang. Okey, yang ada dalam kelas ni 18 orang. Okey, kelas kamu semua berapa orang? 20. 20. So ada 2 orang yang tak ada lah. Okey. Okey, tak apa. So kita akan berhenti Google Meet kita dekat sini Boleh Boleh cikgu. Boleh. Okey. So boleh left lah mana yang ada, kita bincang balik dalam grup kita. Okey. Okay. Okey cikgu. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Okey, sama-sama. Terima Baik, kasih cikgu. cikgu. Okey.